Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dengan cikgu pada minggu ini untuk mempelajari berkaitan subjek sejarah. Tapi minggu ini kita nak belajar berkaitan tajuk apa sebenarnya. Minggu ini cikgu akan ajar berkenaan dengan unit 8 iaitu jata negara kalau buka buku teks pada muka surat 108. Tapi minggu ni sebenarnya cikgu nak ajar dua sahaja aspek yang perlu kita tahu tentang jata negara. Yang pertama, sejarah jata negara, dan yang kedua berkaitan dengan kepentingan jata negara sebagai identiti negara. Tapi sebelum tu cikgu nak bagi tahu kita nak belajar jata negara mana? Sudah semestinya negara Malaysia tercinta. Jom bersama-sama cikgu kita melihat apa itu jata negara. Baiklah, sejarah jata negara. Jata negara Malaysia telah diperkenalkan oleh Raja-Raja Melayu dan menjadi kemeggahan seluruh rakyat Malaysia. Jata negara telah melalui beberapa perubahan dari semasa ke semasa. Oleh itu, cikgu akan bawa anda semua melihat perubahan yang telah berlaku terhadap jata negara Malaysia. Jadi, ini ialah jata-jata negara kita sebenarnya. Tapi kita ada berapa jata negara sebenarnya? Malaysia merupakan negara yang mempunyai hanya satu sahaja jata negara. Sebenarnya jata negara Malaysia memang ada satu sahaja. Kalau tengok kenapa ada empat sebenarnya? Ini bukan pelbagai jata negara sebenarnya. Inilah yang dikatakan perubahan yang mana bermula pada tahun 1948 diikuti 1963, 1965 sehingga kini yang terbaru yang kita telah guna pakai. Ini merupakan perubahan jata negara dari semasa ke semasa. Jadi cikgu akan tunjuk dengan lebih lanjut kenapa dia berubah sebenarnya. Oleh itu, yang pertama, tengok kenapa bermula yang pertama ni. Yang pertama bermula pada tahun 1948 yang mana jata negara telah diperkenalkan pada tahun 1948 dengan memaparkan lambang 5 bilah keris, lambang Pulau Pinang, Melaka serta 4 warna di dalam petak iaitu putih, merah, hitam dan kuning pada sebuah perisai yang disokong oleh 2 ekor harimau. Di atas perisai tersebut juga terdapat lambang bintang pecah 11 serta bulan sabit berwarna kuning. Di bawah perisai terdapat cokan kata iaitu bersekutu bertambah maju yang telah ditulis dalam tulisan Jawi dan bahasa Inggeris kalau boleh tengok dekat sebelah cikgu ni. Seterusnya, perubahan yang kedua telah berlaku pada tahun 1963. Kenapa boleh berlaku pada tahun ni terhadap jata negara kita? Telah berlaku disebabkan oleh penubuhan Malaysia pada 1963 yang mana negara pada ketika itu Singapura, Sabah dan Sarawak telah masuk ke dalam Malaysia untuk dijadikan sebagai negara Malaysia pada ketika itu. Oleh itu, pada tahun 1963, jata negara telah diubah selepas penubuhan Malaysia. Lambang Singapura, Sarawak dan Sabah diletakkan di sebelah bawah, di sebelah bawah sebenarnya, di sebelah bawah perisai. Kemudian lambang negeri Melaka diubah kepada pokok Melaka sebenarnya. Diikuti juga cokan kata yang masih sama iaitu bersekutu bertambah maju juga telah diubah kepada bahasa Melayu dan bukannya bahasa Inggeris lagi. Itu merupakan perubahan bagi 1963. Namun selepas 2 tahun daripada 1963, sekali lagi jata negara telah mengalami perubahan iaitu pada tahun 1965. Sebab apa sebenarnya berlaku? Disebabkan oleh pada tahun 1965, jata negara mengalami sedikit perubahan dengan pengguguran lambang Singapura dan telah digantikan dengan lambang bunga raya. Kenapa Singapura telah digugurkan? Disebabkan oleh tindakan negara Singapura yang ingin keluar daripada Malaysia dan membina negaranya sendiri. Oleh itu telah digantikan dengan lambang bunga raya yang mana bunga raya merupakan bunga kebangsaan Malaysia pada ketika ini. Akhir sekali, jata negara terkini telah dikemaskini pada bahagian lambang negeri Pulau Pinang serta rekaan 2 ekor harimau telah diubah menjadi lebih realistik. Apa itu realistik?
Realistik tu menampakkan penampakan harimau yang sebetul-betulnya dari segi warna ataupun dari segi gambar yang dilukis. Kemudian perubahan turut telah dilakukan pada lambang negeri Sarawak dan Sabah. Bintang pecah kepada 14, bulan sabit, 5 bilah keris, pokok Melaka, 4 warna iaitu merah, putih, hitam dan kuning. Kemudian cogan kata dikekalkan yang mana iaitu bersekutu bertambah maju yang telah ditulis dalam bahasa Melayu serta tulisan Jawi yang mana kini telah diguna pakai sehingga kini. Baiklah, selepas kita belajar mengenali jata serta sejarah jata negara, kemudian cikgu bawa anda semua untuk mengetahui apa kepentingan jata negara sebagai identiti negara. Dekat sebelah cikgu ni, cikgu telah senaraikan 6 kepentingan yang kita boleh dapat. Yang pertama, simbol kewujudan sesebuah negara. Yang kedua, tanda kedaulatan sesebuah negara. Yang ketiga, mampu melahirkan semangat patriotisme. Yang keempat, penghormatan sebagai sebuah negara. Yang kelima, menandakan kekuatan sesebuah negara. Dan yang terakhir sekali, yang keenam, iaitu dapat melahirkan rasa bangga kepada negara. Itu merupakan 6 kepentingan jata negara sebagai identiti negara. Baiklah, sebelum cikgu akhiri kelas cikgu pada hari ini, cikgu telah sediakan 2 aktiviti tutorial kepada kamu semua yang mana kamu kena laksanakan selepas sesi pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, bermain kuizi untuk menjawab soalan berkaitan sejarah jata negara. Dan yang kedua, kamu kena mengisi jawapan di dalam peta iThink berkaitan kepentingan jata negara sebagai identiti negara, yang mana lembaran cikgu akan beri di channel Telegram. Oleh itu, cikgu harap kamu semua dapat melaksanakan tugasan tutorial ini dengan baik, dan jika ada sebarang masalah boleh terus berhubung dengan cikgu. Baiklah, sebelum cikgu akhiri kelas cikgu pada hari ini, cikgu ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pelajar yang telah menonton video ini sehingga tamat. Oleh itu, cikgu ingin membuat penegasan bahawa pada minggu ini kita belajar berkenaan dengan jata negara, yang mana kita telah melihat sejarah jata negara yang bermula pada tahun 1948, telah berlaku perubahan pada 1963, diikuti 1965 sehingga kini, yang mana ada 4 perubahan masa telah berlaku. Diikuti pula, cikgu telah menerangkan berkenaan dengan kepentingan jata negara kepada identiti negara, yang mana cikgu telah senaraikan 6 kepentingan. Oleh itu, cikgu harap pada minggu ini semua pelajar dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan. Sekian, terima kasih.